Gencatan senjata telah dilanjutkan sementara Amerika Syarikat secara senyap-senyap memasang perangkap untuk Iran. Dan bagaimana kehilangan serta kematian misteri 11 saintis nuklear dan ero angkasa Amerika berkait dengan peran di Iran? Teruskan bersama saya di sini, di Straight Up. Jadi, Presiden Trump semalam telah melanjutkan gencatan senjata tanpa had masa, tanpa tarikh tamat, sehingga kepimpinan Iran dapat mengemukakan apa yang beliau panggil sebagai cadangan yang dipersetujui bersama kepada Amerika Syarikat. Trump menggambarkan perpecahan dalaman yang mendalam dalam kerajaan Iran yang telah menghalang Tehran daripada merumuskan pendirian rundingan yang jelas. Beliau juga memetik permintaan langsung daripada kepimpinan Pakistan yang menggesa Washington supaya menangguhkan sebaran tindakan ketenteraan sehingga Iran dapat memperkukuhkan pendiriannya. Trump menambah bahwa pasukan Amerika Syarikat akan mengekalkan kepungan, kekal sepenuhnya dikerahkan, dan sentiasa bersedia dalam semua aspek, tetapi akan menahan diri daripada melepaskan tembakan sehingga Iran mengemukakan cadangannya dan perbincangan selesai sama ada keputusannya positif atau sebaliknya. Reaksi awal Tehran terhadap perkara ini boleh dikatakan agak pelik. Media malah menggambarkannya sebagai tidak ambil peduli. Seorang penasihat kepada pegawai Iran, Muhammad Khalibaf, berkata bahawa lanjutan gencatan senjata itu tidak masuk akal, mendakwa ia hanyalah usaha Washington untuk membeli masa bagi melancarkan serangan mengejut. Menurut katanya, Iran kini memegang inisiatif. Laporan media terus menyajikan berita kerana ya, itu memang tugas mereka. Mereka tidak peduli untuk memberikan kebenaran kepada Anda. Mereka hanya perlu memastikan Anda terus terlibat dengan apa cara sekalipun. Jadi pada saat ini, situasinya masih berubah-ubah, tidak pasti, dan berpotensi menjadi tegang. Gencatan senjata dilanjutkan, tetapi rundingan terhenti kerana Iran berpecah. Dan Amerika Syarikat masih menekalkan pendiriannya, menunggu Tehran menyatukan mesejnya. Ini adalah kisah yang kini menjadi agenda utama dunia, dan ia akan membentuk segala yang akan kita bincangkan di sini. Saya telah menyentuh perkara ini ketika gencatan senjata bermula 2 minggu lalu. Jadi, adakah ini baik atau buruk? Adakah ini satu kemenangan atau satu kemunduran? Tanda kelemahan atau jeda strategik? Hanya masa yang akan menentukan. Dan kemudian, saya tambah bahwa akhirnya kita akan tahu kemana arah tuju segala-galanya. Jadi kini kita sudah sampai ke tahap itu, dan kita lihat ada perkembangan. Dan kita kembali kepada satu lagi soalan. Adakah kita telah belajar apa-apa daripada cubaan untuk berunding dengan penjahat yang penuh tipu daya ini? Atau adakah kita masih terus menipu diri sendiri bahwa mereka akan melakukan penyelesaian secara aman? Adakah kita benar-benar mencari penyelesaian sebenar? Keputusan Trump di satu pihak tidak mewajibkan beliau untuk menyambung semula pertempuran, tetapi di pihak lain, beliau memberi tekanan kepada Iran dan pada masa yang sama meletakkan tanggung jawab sepenuhnya di pihak mereka. Iran kini berdepan dengan 3 pilihan utama. Untuk menerima tuntutan rundingan yang ditetapkan oleh Presiden atau kembali ke meja rundingan dengan kesediaan untuk berkompromi. Untuk mencabar Amerika Syarikat sama ada melalui serangan preemptif atau dengan cuba memecahkan sekatan laut di Selat, satu tindakan yang akhirnya akan membawa kepada peperangan. Atau akhirnya runtuh dari segi ekonomi dan sosial, satu proses yang akan mengambil masa. Kesimpulannya begini, Amerika Syarikat sedang menggunakan terhadap Iran logik yang sama yang telah digunakan oleh Iran selama bertahun-tahun, yaitu menggunakan perang geseran yang panjang dan melelahkan disokong oleh tekanan ekonomi. Itulah tepatnya apa yang Israel dihalang daripada lakukan di Gaza kerana pertimbangan kemanusiaan dan pertimbangan terhadap orang awam. Amerika Syarikat kini sedang menggunakan pendekatan itu secara langsung terhadap Iran. Adakah ini akhirnya akan menyelesaikan situasi ini? Hanya masa yang akan menentukan. Ia adalah satu proses jangka panjang yang juga membawa kos kepada ekonomi global. Tetapi buat masa ini, inilah strategi Amerika, satu percubaan untuk membalikkan doktrin Iran sendiri dan menggunakannya semula terhadap mereka. Langkah ini bukan sekedar lanjutan gencatan senjata. Ia adalah penakrifan semula secara strategik bagi keseluruhan konfrontasi. Dengan melanjutkan gencatan senjata tanpa had masa, Trump mengelak daripada terheret ke dalam peperangan segera yang beliau sendiri tidak kawal dari segi politik atau diplomatik. Kepungan, sekatan, dan kedudukan ketenteraan tetap dikekalkan. Iran meresai tekanan tanpa Amerika Syarikat melepaskan walau satu tembakan pun. Washington kini boleh berkata, kami sedang menunggu. Kamulah Iran, kamulah yang tak mampu uruskan keadaan sendiri. Bola kini berada di gelanggang Iran pada dasarnya berkata, kamu yang cipta permainan ini, sekarang mainlah dari pihak satu lagi.
Ini adalah gerakan judo-judo strategik klasik, menggunakan kelemahan dalaman pihak lawan sebagai tuil utama. Namun, langkah Amerika itu tidak berlaku secara terasing. Sebaik sahaja kita beralih daripada konfrontasi segera kepada perang jangka panjang yang melemahkan ekonomi, setiap pemain serantau dan global lain akan menyesuaikan semula strategi mereka, terutamanya mereka yang selama ini bergerak secara senyap di belakang tabir. Minggu lepas, saya bercakap tentang penglibatan mendadak Pakistan dalam rundingan itu, dan saya katakan bahwa ia bukanlah sesuatu yang berlaku secara rawa. Pakistan ialah salah satu sekutu terdekat China. Ia merupakan saluran yang sempurna untuk Beijing bergerak secara senyap tanpa menarik perhatian. Sepanjang dekad yang lalu, China telah melaburkan ratusan bilion dolar ke Timur Tengah dalam bentuk konkret, keluli, kabel gentian optik, dan teknologi canggih. Arab Saudi, Emiria Arab Bersatu, Irak, Iran, kesemuanya telah menjadi sebagian daripada struktur ekonomi China. Arab Saudi sahaja membekalkan kira-kira 20% minyak dan gas China. Iran, Irak, dan Qatar menampung bakinya. Dan ia tidak terhenti pada tenaga sahaja. Seperti yang ditulis oleh seorang pakar Timur Tengah Israel, Edith Barat, minggu ini, China sedang melabur secara besar-besaran dalam infrastruktur digital, bandar pintar, kecerdasan buatan, dan sistem awan. Bukan sekedar untuk meraih keuntungan, tetapi untuk mewujudkan kehadiran teknologi jangka panjang dan menjadi model yang dicontohi oleh negara-negara serantau. Dan menurut beliau, strategi Beijing sangat bijak karena kesederhanaannya. Ia mengekalkan hubungan baik dengan semua pihak, Arab Saudi, Iran, UAE, malah Israel. Ia menampilkan dirinya sebagai orang tengah yang netral. Ia mengelak daripada konfrontasi secara langsung. Dan apabila ia perlu bertindak secara senyap, ia menggunakan rakan seperti Pakistan untuk menggalas tugas utama. Pada masa yang sama, China mengambil kesempatan daripada kehadiran Amerika yang berkurangan di rantau ini untuk memperdalam pengaruhnya, tetapi tanpa coba menggantikan Amerika Syarikat secara ketentraan. Beijing maukan kestabilan, bekalan tenaga yang tidak terganggu, dan jejak global yang lebih luas. Itulah keseluruhan strateginya. Begitulah cara China membina empayarnya. Dan itu, tambah Edith Barr, membawa kita kepada persoalan yang perlu dihadapi oleh Israel. Di manakah kedudukan kita dalam peta baru ini? Adakah kita mengalu-alukan pelaburan China dalam infrastruktur kita, di pelabuhan, kereta api, teknologi, atau adakah kita berundur dan bertanya apakah jenis kebergantungan yang sedang kita cipta terhadap kuasa besar Timur yang sedang meningkat ini? Karena ketika Timur Tengah berubah dan China secara senyap-senyap meluaskan pengaruhnya, Israel perlu memutuskan bukan saja siapa sekutunya, tetapi siapa yang dibenarkan masuk ke dalam asas-asas negaranya. Jadi dalam satu segi, semua ini adalah sebahagian daripada Perang Dunia abad ke-21. Ia sedang diperangi dalam bentuk modern, dan bukan seperti yang kita ingat tentang Perang Dunia abad ke-20. Dan sebenarnya, ia telah pun berlangsung sejak beberapa ketika. Terdapat perbezaan penting antara situasi yang dihadapi Israel dalam perang dengan Iran dan situasi dengan musuh di sepanjang sempadan terdekat kita di Gaza dan Lubnan. Dengan Iran, objektif Israel adalah untuk melumpuhkan keupayaan yang menjadi ancaman kewujudan kepada kita. Iran mengejar cita-cita serantau malah global, termasuk kerjasama strategik dengan China dan Rusia. Cita-cita dan perkongsian tersebut, itulah yang mengancam kepentingan Amerika Syarikat juga, sebab itulah Amerika Syarikat mempunyai alasan tersendiri untuk bertindak. Dalam satu segi, keperluan Amerika menyerupai keperluan Israel untuk menghadapi ancaman Hamas dan Hizbullah di sepanjang sempadan kami. Sempadan, sebuah kuasa besar global seperti Amerika Syarikat, memang begitu, yaitu global. Iran bagi Amerika Syarikat adalah seperti Hamas dan Hizbullah bagi Israel, yaitu satu kuasa proksi di tangan musuh. Selain daripada ancaman ketenteraan yang dibawa oleh Iran, kerjasama negara itu dengan China telah mewujudkan risiko penguasaan ekonomi ke atas ekonomi global pada masa hadapan. Dan disinilah Amerika Syarikat telah melancarkan satu perjuangan berskala dunia modern memastikan keunggulan ketenteraan dan ekonomi tanpa terheret ke dalam peperangan fizikal secara langsung dengan kuasa-kuasa global, terutamanya China. Dalam konteks ini, kepentingan Israel selari dengan kepentingan sekutunya. Pada masa ini, Amerika Syarikat sedang berusaha untuk menamatkan situasi semasa dengan mencapai matlamat yang menjamin kelebihan ekonomi jangka panjangnya di arena utama masa depan. Dan perkara-perkara tersebut ialah pembangunan kecerdasan buatan serta kawalan ke atas rizab tenaga dan mineral yang diperlukan untuk kepimpinan teknologi dan industri dalam bidang kecerdasan buatan.
Dan yang lebih penting, bukan saja menghalang perkara-perkara itu daripada jatuh ke tangan China, tetapi memastikan China menjadi bergantung kepada ihsan Amerika. Sebaik sahaja Amerika Syarikat mencapai matlamat-matlamat tersebut, perangnya dari segi strategik dianggap selesai. Dan Israel sebenarnya mempunyai peranan dalam hal ini, yaitu membantu Amerika Syarikat mencapai matlamat tersebut dengan mengelakkan geseran yang tidak perlu yang boleh memberi Iran alasan atau peluang untuk menarik diri daripada konsesi atau tekanan yang dikenakan ke atasnya. Selepas matlamat-matlamat Amerika itu tercapai, barulah Israel dapat kembali untuk menyelesaikan pembubaran organisasi pengganas yang beroperasi di bawah arahan Iran dan yang terletak di sepanjang sempadan kita. Jadi jangan fikir walau sesaat pun bahwa China hanya berdiam diri. Ia telah melabur secara besar-besaran selama bertahun-tahun dalam ekonomi barat dan dunia untuk mendapatkan pengaruh. Tetapi kuasa besar nuklear tidak boleh terlibat secara langsung. Apabila Anda paham perkara itu, dan bahwa inilah intipati perang global yang sedang berlaku, Anda akan paham mengapa China telah melabur begitu banyak dalam perang kognitif atau propaganda yang sedang dilancarkannya, menggunakan platform media sosial untuk memanipulasi orang di Barat, dan terutamanya di Amerika Syarikat, supaya menentang peperangan dan menentang penglibatan sekutu-sekutu Eropa bersama Amerika Syarikat, serta cuba mengekang Israel. Dan apabila Anda memahami perkara ini, Anda mula melihat kemungkinan kaitan dengan cerita-cerita lain. Sebagai contoh, kisah yang sedang berlaku di Amerika Syarikat sekarang, yang baru saja mendapat perhatian yang sewajarnya dan ia berkait secara nyata dengan perang senyap yang telah diperangi oleh Israel selama beberapa dekad. Di Washington, FBI, Jabatan Tenaga, dan Rumah Putih sedang menjalankan apa yang mereka panggil sebagai semakan menyeluruh terhadap satu siri kematian misteri dan satu kehilangan yang melibatkan sekurang-kurangnya 11 saintis Amerika. Ini bukan case secara rawa. Mereka ini adalah penyelidik yang mempunyai kebenaran keselamatan tahap tinggi, orang yang bekerja dalam bidang tenaga nuklir, aeroangkasa, teknologi peluru berpandu, dan sistem pertahanan canggih. Ada yang berkaitan dengan magma pendorongan jet NASA, yang lain pula dengan Los Alamos, tempat lahirnya bom atom. Ini adalah satu corak yang membimbangkan. Ahli-ahli perundangan di Amerika Syarikat telah membangkitkan kebimbangan bahwa insiden-insiden ini mungkin berkaitan dengan musuh asing. Penyiasat persekutuan telah menuding ke arah China, Rusia, Iran, dan Korea Utara sebagai negara-negara yang berpotensi terlibat, dengan sejarah panjang menyasarkan kepakaran saintifik Amerika. Bekas pegawai FBI telah secara terbuka menyatakan bahwa perkhidmatan perisikan asing pada masa lalu pernah menculik, memeras ugut, menyiksa, dan bahkan membunuh saintis untuk mendapatkan rahasia. Dan butiran dalam kes-kes ini, saintis hilang tanpa telefon, cermin mata, atau barang pribadi mereka sepadan dengan taktik perisikan yang diketahui. Sekarang, kenapa perkara ini penting untuk kita? Di Israel, perkhidmatan keselamatan baru-baru ini telah menggagalkan beberapa rancangan pembunuhan berprofil tinggi yang menyasarkan saintis nuklir, ahli politik kanan, dan diplomat Israel. Menurut Shin Bet, Agensi Keselamatan Israel, terdapat peningkatan sebanyak 400% dalam cobaan pengintipan dan perekrutan pengganas yang diarahkan oleh Iran di Israel. Israel telah berperang dalam bentuk peperangan seperti ini selama lebih daripada 20 tahun sekarang, jauh di dalam Iran. Sementara dunia memberi tumpuan kepada rundingan dan tajuk utama, Israel melancarkan kampanye senyap dan berterusan untuk melambatkan, mengganggu, dan mendedahkan cita-cita nuklir Iran. Satu kampanye yang merangkumi operasi siber, sabotaj, sehingga penghapusan tokoh-tokoh utama dalam program nuklir Iran, individu yang digambarkan oleh perisikan Barat sebagai tidak dapat digantikan. Dan kemudian berlaku salah satu operasi paling berani dalam sejarah perisikan modern. Pada Januari 2018, agen-agen Mossad telah menyusup masuk ke sebuah gudang rahasia di Teheran. 20 orang operatif 7 jam berada di dalam bangunan itu, menyemak setengah tan dokumen nuklear sulit yang mereka keluarkan dari tengah-tengah ibu kota Iran. 50.000 muka surat 163 CD. Seluruh arsip Project Ahmad, yaitu program senjata nuklear rahasia Iran. Dokumen-dokumen itu membuktikan bahwa Iran telah berusaha mengecilkan hulu ledak serta menjalankan ujian nuklir. Dan apabila Israel mendedahkan arsip itu, ia membantu meyakinkan Amerika Syarikat bahwa Iran sedang menipu dunia. Jadi, apabila kita melihat apa yang sedang berlaku di Amerika Syarikat hari ini, kita sedang menyaksikan versi perang bayang-bayang yang sama yang telah diperjuangkan oleh Israel selama beberapa dekad.
Israel sudah lama menyadari bahwa cita-cita nuklir Iran tidak akan dapat dihentikan dengan ucapan dan resolusi. Cita-cita itu perlu dihentikan secara diam-diam. Dan kini Amerika Syarikat sedang mendapati bahwa musuh yang sama yang telah dihadapi oleh Israel sanggup pergi jauh melangkaui Timur Tengah untuk mendapatkan apa yang mereka mahukan. Ini bukan konflik serantau. Ia tidak pernah begitu. Ini adalah perjuangan global mengenai teknologi, perisikan, dan keseimbangan kuasa abad ke-21. Dan Israel telah berada di barisan hadapan perjuangan itu untuk masa yang sangat lama. Jadi sekarang, sama ada perang disambung semula atau tidak, ia sebenarnya telah berlangsung untuk beberapa waktu dengan musuh-musuh Amerika bergerak secara senyap di belakang tabir. Mereka telah membina pakatan, membentuk realiti di peringkat global, dan secara senyap-senyap melemahkan keupayaan Amerika Serikat yang sehingga baru-baru ini perkara itu diketepikan sebagai kebetulan atau teori konspirasi. Dan kuasa adidaya terbesar dunia, Amerika Syarikat, mereka tidak lagi hanya berdiam diri. Peta Timur Tengah yang baru sedang dilakar secara senyap-senyap. Menurut media Arab minggu ini, Raja Jordan telah menandatangani perjanjian bersejarah untuk memajak pelabuhan Aqaba kepada Emiria Arab Bersatu selama 30 tahun. Ini adalah langkah pertama dalam proyek serantauan besar, yaitu landasan kereta api strategik yang menghubungkan Emiria Arab Bersatu, Jordan, dan Israel sehingga ke pelabuhan air dalam yang dirancang di Gaza. Di sebalik tabir, inilah detik di mana visi jangka panjang yang telah dibicarakan oleh pemimpin-pemimpin Israel selama bertahun-tahun mulai mengambil bentuk fisikal. Sebuah koridor besi, tenaga, dan perdagangan yang membentang dari India melalui Aqaba yang dikawal oleh Emiria dan masuk ke Gaza yang baru ditadbir di bawah pengawasan Amerika. Dan inilah kuncinya. Semua ini tidak boleh berlaku selagi Hamas menguasai Gaza. Apabila Presiden Trump berkata Hamas akan dilumpuhkan, dia benar-benar maksudkannya secara literal. Karena tanpa itu, seluruh rancangan serantau ini akan runtuh. Garis besar yang sedang dibincangkan sangat berani. Pembongkaran sepenuhnya infrastruktur keganasan, kedaulatan dipindahkan ke tangan Amerika, dan masa depan baharu untuk penduduk Gaza, termasuk sokongan keuangan dan pilihan kewarganegaraan di negara ketiga. Dalam visi ini, Gaza berhenti menjadi beban keselamatan dan menjadi aset ekonomi paling bernilai di rantau ini. Titik akhir kepada koridor perdagangan pintu masuk laut dalam terbaru dunia. Dan ini bukan satu-satunya perubahan yang sedang berlaku. Minggu ini saja, Amerika Syarikat dan Maghribi telah menandatangani perjanjian untuk memastikan Selat Gibraltar selamat untuk 10 tahun akan datang. Satu lagi bahagian dalam seni bina perdagangan global yang sama. Daripada sejarah, kita belajar bahwa kuasa-kuasa besar bangkit hasil daripada laluan perdagangan. Dan apa yang kita lihat sekarang ialah pembinaan secara senyap satu laluan baru yang boleh menjadikan Israel sebagai persimpangan utama di hemisfera timur. Apabila modal Emiria bertemu dengan kuasa strategik Amerika dan inovasi Israel, peta Timur Tengah diubah semula. Dan bercakap tentang Gaza, wanita-wanita Gaza telah bersuara minggu ini mengenai penderaan seksual dan pemerasan seksual yang mereka alami oleh Hamas sendiri. Dan ini dilaporkan dalam Daily Mail. Mereka menggambarkan balu-balu dan wanita-wanita yang kehilangan tempat tinggal, dieksploitasi secara seksual, diperas ugut untuk mendapatkan bantuan, dan didiamkan oleh Hamas apabila kumpulan hak asasi memberi amaran bahwa puluhan ribu mungkin beresiko. Testimoni yang muncul dari Gaza mendedahkan bahwa pengganas Hamas secara sistematik mengeksploitasi wanita Palestina yang terdedah dengan menuntut hubungan seks sebagai pertukaran untuk bantuan asas, makanan, dan juga tempat tinggal. Kisah-kisah tersebut menggambarkan satu sistem pemangsa yang menyasarkan balu, ibu-ibu yang kehilangan tempat tinggal, dan wanita tanpa penjaga lelaki, dengan mangsa diugut untuk berdiam diri oleh anggota Hamas yang menyatakan bahwa merekalah kerajaan di sini, dan oleh itu wanita-wanita mesti patuh. Dan ini bukanlah fenomena baru. Aktivis politik wanita dari negara barat yang datang ke sini untuk menyertai acara pro-Palestina di Gaza, serta Judea dan Samaria, telah berulang kali melaporkan sebelum ini bahwa mereka diganggu secara seksual dan diserang oleh lelaki Arab di kawasan yang dikawal oleh pihak berkuasa Palestina. Beberapa case ini melibatkan anggota media asing yang telah dibawa kepada perhatian saya ketika saya berkhidmat sebagai pengarah pejabat media kerajaan Israel. Dalam setiap kejadian, wanita-wanita tersebut enggan membuat aduan rasmi atau bahkan menyebut nama secara terbuka. Kami diminta untuk tidak lagi mengeluarkan cut media kepada mereka yang dikatakan bekerja dengan organisasi media asing mereka.
Jadi, saya tertanya-tanya, berapa lama lagi sebelum kumpulan hak asasi manusia atau PBB menangani perkara ini? Dan adakah flotila yang akan datang akan menangani perkara ini? Baiklah, bercakap tentang flotila itu yang telah belayar dari Barcelona pada hari Ahad untuk satu lagi pelayaran anti-Israel ke Gaza. Ia juga telah digemparkan oleh satu skandal seks selepas salah seorang pemimpinnya yang berhaluan woke dituduh melakukan salah laku seksual terhadap sekurang-kurangnya 3 orang sukarelawan. Akhbar New York Post melaporkan bahwa seorang pemimpin kanan dalam flotila itu, ahli jawatan kuasa pemandu, yaitu badan pentadbiran tertinggi organisasi tersebut, telah melakukan hubungan seksual dengan beberapa aktivis semasa berada di atas bot menuju ke Gaza. Bukan seorang, bukan 2 orang. 3 individu berbeza membuat dakwaan itu menurut kumpulan Palestine Heart of Philistine dalam satu hantaran media sosial awal minggu ini. Dan dalam berita Gaza yang lain, perang yang berterusan telah mengurangkan dengan teruk kawasan ragut terbuka yang tersedia di Gaza, menyebabkan kekurangan serius ternakan biri-biri dan kambing. Selain daripada kesan ekonomi, ramai lelaki tempatan Gaza meluahkan rasa kecewa kerana Israel secara efektif telah merampas aktiviti budaya kegemaran yang sangat mereka hargai. Kita telah melalui satu lagi minggu di mana Israel menjadi tumpuan perhatian dunia bukan sahaja di Timur Tengah tetapi juga di Eropa, Amerika Selatan, dan di tempat-tempat lain. Mari kita mulakan dengan Eropa. Dalam beberapa hari yang lalu, beberapa kerajaan Eropa termasuk Spanyol, Prancis, dan lain-lain telah memperhebat usaha mereka untuk mengenakan sekatan baru ke atas Israel. Langkah-langkah ini merangkumi cadangan had senjata sehinggalah inisiatif diplomatik yang bertujuan untuk mengehatkan kebebasan tindakan ketenteraan Israel serta tekanan yang diselaraskan di dalam institusi EU. Matlamat yang dinyatakan adalah untuk mengekang operasi Israel terhadap kumpulan pengganas di sempadannya. Tetapi kesan praktikalnya jelas, yaitu menghalang Israel daripada menyelesaikan tugas dan membongkar organisasi yang telah menyerang kami berulang kali. Dan perlu diingat bahwa kerajaan-kerajaan yang sama ini sedang menghadapi cabaran dalaman mereka sendiri, ketidakstabilan politik, tekanan ekonomi, dan pergolakan sosial. Semakin lantang kritikan terhadap Israel, semakin banyak pergolakan yang mereka alami di negara sendiri. Dan kemudian ada satu kisah yang sama sekali berbeza sedang berlaku di sebelah lain dunia. Minggu ini, Israel merayakan hari kemerdekaannya. Antara penyala obor di Gunung Herzl ialah Presiden Argentina, Javier Milei, seorang ketua negara yang sedang berkhidmat yang datang dari seberang dunia untuk berdiri di Gunung Herzl dan menghormati kebangkitan semula negara Yahudi. Dan Presiden Milei tidak datang ke sini hanya atas dasar simbolik. Semasa lawatannya, Argentina secara rasmi mengisytiharkan IRGC dan pasukan Al-Quds sebagai organisasi pengganas, satu langkah yang telah dielakkan oleh banyak negara. Beliau berkata bahwa dengan berbuat demikian, Argentina menambah satu dimensi moral yang jelas kepada dasar luar global. Dan selain itu, beliau telah menandatangani 2 memorandum persefahaman bersejarah minggu ini di Israel. Satu daripadanya mewujudkan rangka kerja menyeluruh untuk memerangi keganasan antara Israel dan Argentina. Dan satu lagi melancarkan kerjasama bersama dalam penyelidikan kecerdasan buatan dan infrastruktur pengkomputeran super, teknologi-teknologi yang akan menentukan ekonomi global masa depan. Jadi di satu pihak, kita melihat negara-negara berusaha untuk mengekang Israel dan sedang bergelut. Dan di pihak yang satu lagi, kita melihat sebuah negara memilih untuk berdiri bersama Israel dan semakin meningkat. Ini secara kebetulan selari dengan sesuatu yang telah ditulis sejak lama dahulu, jauh sebelum EU wujud, jauh sebelum diplomasi modern, jauh sebelum mana-mana kerajaan ini pun dibayangkan. Janji yang diberikan kepada Ibrahim, aku akan memberkati mereka yang memberkatimu. Kamu tidak perlu memaksa kaitan itu, kamu hanya perlu melihat dunia seadanya. Jadi, ada negara-negara yang memilih untuk memberi tekanan kepada Israel, dan mereka sedang menghadapi kekacauan. Dan negara-negara lain memilih untuk memberkati Israel, dan mereka sedang mengalami pembaharuan dan kejelasan, dan kemakmuran. Sejarah telah menyaksikan corak ini sebelum ini. Dengan sambutan Hari Kemerdekaan minggu ini, kita telah melengkapkan satu kitaran selama 3 minggu yang bermula dengan Paskah Yahudi dan berakhir dengan Yom Ha'atzmaut, Hari Kemerdekaan kita. Sepanjang masa berada di tengah-tengah perang kebangkitan semula kita, Milhemet Kuma, satu peperangan yang mengingatkan kita hari demi hari bahwa dalam setiap generasi bukan sekadar frasa sejarah dalam Haggadah, tetapi satu realiti yang hidup. Seperti mana kita keluar dari Mesir, hari ini kita dipanggil untuk bergerak dari perhambaan kepada kebebasan, dari kemusnahan kepada pembaharuan.
Tempo ini mengajak kita satu pengajaran yang sangat penting. Tiada apa yang boleh dianggap sudah terjamin. Sejak 7 Oktober, kita telah menyaksikan keajaiban yang muncul dari api. Kita telah mulai memahami sepenuhnya makna kemerdekaan kita. Satu anugerah yang dibeli dengan darah dan keberanian generasi kita yang luar biasa. Generasi anak-anak Yoshua bin Nun dan Kaleb ben Yefune yang telah kita besarkan di sini di Israel. Persamaan dengan kisah dalam Alkitab sangat mengagumkan. Sama seperti 10 penyintip, coba melemahkan rakyat dan menakut-nakutkan mereka dengan apa yang menurut mereka menanti di hadapan. Begitu juga pada zaman kita telah mendengar ramalan buruk tentang apa yang akan berlaku jika kita berani pergi berperang. Tetapi kami memilih semangat Yosua dan Kaleb. Sesungguhnya kita sedang hidup dalam zaman Alkitabiah. Hari ini, apabila kita melihat mereka yang bangkit untuk memusnahkan kita melihat kekuatan generasi kemenangan. Mereka yang coba menghapuskan kita dan menafikan hak kita untuk hidup di tanah ini mendapati diri mereka berhadapan dengan tembok besi, tembok keimanan dan keberanian. Mesin keganasan yang percaya ia boleh mematahkan kita telah hancur berderai apabila berdepan dengan semangat rakyat Israel. Dan apa yang tinggal daripada mereka? Runtuhan ideologi pembunuh yang sedang runtuh dari dalam. Sementara kita terus membina, menanam, dan memperdalam hubungan kita dengan negara ini, serta mengakar lebih dalam di sini. Kekalahan musuh-musuh kita bukan sahaja dari segi ketenteraan. Ia adalah terutamanya dari segi moral dan rohani. Seperti mana Yoshua dan Kaleb tidak takut kepada gergasi-gergasi di tanah Israel, begitu juga askar-askar dan komander-komander kita, pewaris sebenar Yoshua dan Kaleb, telah menunjukkan bahwa tiada kuasa di dunia ini yang dapat mengalahkan satu bangsa yang kembali ke tanah airnya. Sama seperti askar ini di dalam gambar yang Anda lihat, sedang menggendong seorang budak perempuan di atas bahunya, itu berlaku pada malam selepas pembunuhan beramai-ramai pada pagi 7 Oktober. Dia mengangkatnya keluar dari neraka Kibbutz Faraza dan berjalan bersamanya menuju ke tempat selamat di Stesen Al-Onit. Askar itu ialah Yonatan Itzhak Samu dari Karnatsol. Dia adalah anak kepada Moshe Enailet, abang kepada Beeri, Lavi, Tamar, dan Ahinoam. Dan sebulan selepas dia dirakam di sini, Yonatan yang berjuang bersama Batalyon ke-202, Brigade Payung Terjun, telah cedera parah di Gaza. Dokter di Hospital Bellinson berusaha sedaya upaya untuk menyelamatkan nyawanya, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkannya. Yonatan sebelum ini telah menandatangani kad penderma organ, dan organ beliau telah dipindahkan kepada 6 pesakit di hospital yang berbeza. Dalam kematiannya, beliau telah memberi kehidupan kepada 6 orang. Seorang lelaki berumur 50-an menerima jantung beliau. Seorang lelaki berumur 30-an menerima paru-paru tersebut. Sebahagian lobus hatinya didermakan kepada seorang bayi perempuan yang berumur kurang daripada setahun. Satu buah pinggang diberikan kepada seorang budak lelaki berumur 10 tahun dan satu lagi kepada seorang lelaki berumur 50-an. Dan inilah detik menyentuh hati apabila ibunya mendengar degupan jantung anaknya yang telah dipindahkan. Jonathan gugur dalam pertempuran di utara jalur Gaza. Dia berumur 21 tahun. Negara Israel adalah tempat perlindungan dan rumah bagi orang Yahudi yang telah dianiaya di seluruh dunia. Selama beberapa generasi, kita semua berdoa, Leshana Babi Rushalayim, tahun depan di Baitul Maqdis. Begitu juga dengan orang Yahudi Ethiopia. Ibu bapa Yonatan berhijrah ke Israel. Yonatan dilahirkan di sini, membesar di sini, dan berkhidmat dalam Brigade Payung Terjun. Pada hari yang mengerikan itu, dia dan rakan-rakannya menyelamatkan kanak-kanak Yahudi daripada Nazi zaman kita. Dia terus berjuang, dan dia gugur dalam mempertahankan bangsa Yahudi. Dan walaupun ketika itu, dia terus memberi kehidupan kepada orang lain. Kita mengakhiri hari-hari kemerdekaan ini dengan berdiri teguh, mengetahui bahwa mereka yang ingin memusnahkan kita telah menemui ajal, manakala kita, melalui kesakitan dan kehilangan, bangkit, berkembang, dan berjaya. Bangsa abadi tidak takut dengan perjalanan yang panjang. Dan jalan ini membawa kita menuju kemenangan mutlak, kemenangan cahaya atas kegelapan, kelahiran semula atas kehancuran. Sesungguhnya, seperti yang saya katakan, kita sedang hidup di zaman Alkitabiah, dan akhirnya adalah kemenangan abadi bagi rakyat Israel. Operasi peperangan dengan Iran dinamakan Auman Singa dan Singa Bangkit yang berlaku tahun lalu. Dan di sini di Israel, kami berpegang pada lirik lagu, Altira Israel. Altira, Kiguri Halawata, Viri Meshag, Mi Loira. Jangan takut, wahai Israel, karena kamu adalah anak singa. Dan apabila singa telah mengaum, siapa yang tidak akan takut?
Saya Daniel Seaman. Sertai saya lagi minggu hadapan dalam Straight Up dari JNS TV Studios di Baitul Maqdis, Israel.